Jadi insya-Allah sedikit kita belajar tentang mutiara tasawuf ini insya-Allah. Jadi sekarang ni kita nak mula dulu kepada apakah itu ilmu tasawuf. Bersungguh rakam adik ni. Tak apa dik, boleh. Subhanallah. Tasawuf dari segi bahasa, dari sudut bahasa, perkataan tasawuf tu, yang pertama, dia berasal daripada perkataan sawfun, sa waw fa. Kalau siapa yang nak tulis ya, bila kita tulis dapat pahala tulis, dan tangan kita akan jadi saksi di hari kiamat kelak. Kita pernah menuliskan ilmu-ilmu Allah, kita pernah menuliskan kalamullah, pahala duduk dalam kuliah. Sebab itu orang dulu walaupun kita tengok Imam Syafi'i ke apa, mesti proses belajar adalah menulis, walaupun lepas ni tak tahu buku nota tu letak kat mana. Tak apa. Sebab apa? Seburuk-buruk tulisan adalah sebaik-baik ingatan. Buruk macam mana tulisan kita pun, salah ke kita tulis ejaan ke, tapi itulah sebaik-baik ingatan. Tolong jangan percaya kepada ingatan sendiri. Memang pelupa. Kan? Rasa macam ingat ni, kita sendiri cakap, kita sendiri pun lupa. Apatah lagi orang lain yang cakap. Okey, jadi yang pertama dalam kitab ini dituliskan asal perkataan pada sawfun, sa waw fa, yang bermaksud pakaian yang dibuat daripada bulu binatang dan menjadi pakaian kebanyakan ahli tasawuf. Maksudnya pakaian sawfun ni pakaian dibuat daripada bulu binatang, pakaian menunjukkan kezuhudan, pakaian menunjukkan kemuliaan yang masyhur di kalangan para ulama. Okey. Ini dia sudut bahasa ni, jangan fikir dalam sangat. Memang bahasa dia akan sebutkan istilah, maksudnya dari sudut bahasa perkataan tasawuf tu sendiri. Yang kedua, yang bermaksud saf ataupun barisan di dalam solat berjemaah. Definisi ini dinyatakan oleh ulama kerana melihat kepada sifat ahli tasawuf yang sentiasa berada di dalam saf hadapan ketika solat. Subhanallah. Minggu lepas saya ada satu ceramah yang tertutup. Kemudian ada seorang hamba Allah ni, dia datang program suami isteri. Kemudian dia kata, Ustazah, saya setiap kali istighfar saya akan menangis. Lelaki ni, masa dia tanya soalan tu pun dia menangis. Ustazah, dulu saya tak rasa perkara ni, tapi sekarang bila saya istighfar, astaghfirullah, sebab tajuk saya masa tu ada membicarakan tentang istighfar. Bila astaghfirullah je saya mengalir air mata sampai saya tak boleh nak ni, astaghfirullah. Kemudian dia kata bila saya cuba masuk kursus azan, kisah benar ni, seorang lelaki, suami dia ada sebelah. Bila saya masuk kursus azan, saya nak azan tapi saya tak boleh nak azan sampai sekarang. Sebab apa? Setiap kali saya nak ucap kalimah azan, saya menangis sampai tak boleh keluar suara. Kemudian saya tak tahu macam mana saya nak selesaikan kursus azan tu. Macam itulah. Sekarang ni bila saya dengar je azan, Ustazah, saya dah nangis dah. Nangis tak esak-esak. Dan Alhamdulillah dia kata, dia share, saya tanya macam mana encik boleh sampai dalam situasi begini. Maksud hati yang sangat wujilat qulubuhum. Maksudnya hati tu sangat bergetar. Mendengar kalam Allah, mendengar zikir bila sebut astaghfirullah. Kita sekali-sekala je dapat astaghfirullah dan keadaan menangis ni sekali-sekala sangat. Itu pun kalau ada ujian yang sedang kita berduka cita. Rupanya istighfar itu bukan sebab sedih tu bukan sebab takutnya dosa, tapi sedih tu sebab sedang diuji. Astaghfirullah ya Allah, suamiku ya Allah. Masalah dengan suami, masalah kehilangan duit dan sebagainya. Jadi hamba Allah ni saya tanya, macam mana encik boleh melalui jalan, apakah jalan yang encik lalui sampai dapat tahap ni? Dia kata, Ustazah, saya bermula dengan antaranya adalah saya berusaha untuk dapat saf pertama setiap kali solat. 5 waktu dia jaga untuk dapat saf pertama di masjid. Ini golongan yang mana Nabi sebut 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Di hari tidak ada naungan Allah, 7 saja. Di padang mahsyar kelak, orang lain tak ada pakaian, mereka berpakaian syurga. Yang lain dahaga, mereka diberi minuman syurga. Mereka tidak merasai azab di padang mahsyar. Bahkan mereka ini antara golongan yang masuk syurga tanpa dihisap. Antaranya adalah lelaki pemuda. Petua pun jadilah. Kan takut Tuan Haji kata tak termasuk ni, saya dah tua ni kan. Maksudnya lelaki.
yang terikat hatinya dengan masjid, dengan rumah Allah. Kalau kita tengok USJ ni kan, agak-agak berapa jumlah Muslim lelaki? Puluh ribu. Rasa 10,000. Yang ada soft waktu subuh tadi, agak-agak berapa orang? Oh, maksudnya soft waktu subuh lelaki dalam 200 orang. Lebih kurang. Subhanallah, ramailah tu. Masya Allah, ramai tu. Subhanallah. Nak tahu kawasan tersebut hidup atau tidak, lihatlah soft solat. Lihatlah jemaah di kawasan tersebut. Kalau tak imarah, hati manusia sekitar itu mati. Tapi kalau kita tengok imarahnya masjid atau surah di situ, itu menunjukkan hati manusia di sekitar itu masih hidup. Itulah penilaian yang mampu kita nilai dari sudut zahirnya. Tapi kalau nak kira 20,000 lelaki Muslim yang ada sini, tapi 200 orang sangat sedikit. Dan mereka lah orang yang sangat bertuah. Mereka termasuk seolahnya ada dah tiket. Bukan jaminnya, tiket untuk berada di bawah naungan Allah di padang mahsyar kelak. Sebab itu orang yang begini hatinya sangat lembut, sangat lunak. Bila zikir, bila dengar azan, Masya Allah, mereka sangatlah hatinya mudah bergetar, lalu menangis, lalu mengalirkan air mata. Sebab air mata ini bukan air mata lemah, inilah air mata kekuatan. Kerana menangis itu adalah sifat para Nabi, akhlak para Nabi. Sebab itu kita kena berusaha nak menangis. Kerana apa? Di sana ada hadis Nabi. Dua mata yang menangis kerana Allah, la tamassahu narun abadah, tidak akan disentuh oleh api neraka Allah selama-lamanya. Masya Allah. Jadi yang kedua tadi, tasawuf ini adalah golongan manusia yang mampu menempati dirinya di saf yang pertama. Jadi mungkin dia datang 10 minit awal, 30 minit awal dan sebagainya. Ada seorang hamba Allah ni, banyak cerita saya ni, tak apa ya. Ada kuliah lain lagi, banyak kuliah kan. Ada seorang hamba Allah ni perempuan, dia datang, dia nangis, lepas tu dia masa salam tu dia cerita sikit. Lepas tu dia bisik, ustazah, saya ustazah, kami diuji dengan pertama, bisnes kami jatuh merudum, kami rugi juta-juta. Maksudnya orang bisnes juta-juta ni kan. Kami diuji berjuta dan kami hampir bercerai. Bila masalah datang, lepas tu nak berpisah suami isteri. Sehinggalah satu ketika, subhanallah, asbab, maksudnya Allah nak bagi dia hidayah. Dalam keadaan dulu bisnes juta-juta dan sebagainya, masa bahagia dulu, tetapi jauh dengan Allah. Tiba-tiba Allah jatuhkan, lalu ketika itulah mencari. Lalu kami mencari majlis-majlis ilmu, dan antaranya saya dengar ceramah ustazah, dengar ceramah ustaz tu sekian-sekian. Dan subhanallah sekarang Allah beri kembalikan semula bisnes kami, kembali juta-juta balik. Tapi dalam keadaan ustazah, suami saya setengah jam awal sebelum masuk waktu dah pergi ke masjid. Sama juga dengan anak-anak kami. Subhanallah. Ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, macam lagu kan, ibu-ibu, bapa-bapa. Okey. Kita minta dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan apa? Alladzina an'amta alaihim. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita minta, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tetap kita jalan yang lurus, siratal mustaqim. Semoga di titian sirat besok pun kita tetap teguh sampai masuk syurga Allah, tak tergelincir masuk neraka. Jadi permintaan kita ni 17 kali sekurang-kurangnya kita baca dalam solat fardu. Jadi kita dah minta dengan Allah, maka terserah kepada Allah bagaimana Allah nak menentukan jalan tu. Sama ada jalan yang kita minta dengan Allah ini kita perlu tempuh dengan ujian melalui suami, ujian melalui perniagaan yang rugi, ujian orang fitnah kepada kita lalu kita sabar, ujian orang memburukkan kita, ujian orang maki hamun kita, apa-apa ujian, kemiskinan, kesusahan, orang pandang kita hina dan sebagainya, ujian sakit, macam-macam penyakit. Jadi sebab apa? Ujian-ujian itu adalah jawapan kepada permintaan dalam Al-Fatihah kita. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebab kalau diberi nikmat, kita dah bengkok, tak lalui jalan yang lurus. Bila kita diberi pujian, kita dah tak tempuh dah jalan yang lurus. Jadi permintaan itu Allah makbulkan sebab kita minta secara konsisten 17 kali sehari. Dan apa yang kita sedang lalui ini, percayalah, ini adalah permintaan kita dengan Allah. Jangan nak salah-salahkan siapa. Salahkan suami, salahkan anak, salahkan ustazah. Saya ni kalau dapat suami soleh, baik saya ni. Saya jadi macam ni sebab suami saya, ustazah. Kita diberi akal, kita diberi hati. Jangan kaitkan keburukan kita disebabkan orang lain. Ustazah, saya kalau tak sebab
diorang ni buat saya fitnah macam ni, saya tak ada menjawab macam tu dekat FB Ustazah. Saya jawab macam tu sebab diorang maki, saya maki balik. Subhanallah. Orang yang sedang memaki hamun kita, contoh, orang yang sedang menghina kita, ingatlah satu nama Allah, Allah yang muzil, Allah yang maha menghinakan. Jadi ketika itu kita kena menghisap diri, kita sedang dihina oleh manusia, hakikatnya Allah sedang menegur kita. Sebab manusia itu perantaran Allah saja, maka pilihlah untuk sabar, janganlah membalas penghinaan tersebut. InsyaAllah Allah yang mu'iz, Allah yang maha memuliakan, akan muliakan kita kembali. Bukan manusia yang memuliakan kita. Subhanallah. Lalu mintalah dengan Allah yang afu, ya ghafar, ya tawab. Allah yang maha pemaaf, yang maha pengampun, yang maha menerima taubat. Ya Allah, berikanlah ke dalam hatiku sifat pemaaf, ya Allah, maka aku maafkan mereka itu, ya Allah. Selalulah berdialog dengan Allah dengan asma Allah. Kadang-kadang kita rasa hati kita sempit, ingatlah nama Allah yang khafid, Allah yang maha menyempitkan, maka Allah yang wasi', Allah yang maha melapangkan kembali. Allah yang wasi', Allah yang maha luas akan luaskan balik hati kita. Kalau kita buntu, ya Allah, kenapa ni ya Allah, tak boleh nak fikir ni ya Allah, mintalah dengan Allah yang Fattah, Allah yang maha membuka, ya Allah, bukakanlah jalan-jalan ya Allah, aku buntu ya Allah.